Dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Bahrul Madhi kalau tak silap saya, dikatakan kayu pokok zakum ni tuan-tuan, dia berduri. Zakum ni dia berduri. Allah Ta'ala akan ambil orang yang duk minum arak ni, Allah Ta'ala suruh malaikat buat lagu mana, pi cekak leher dia, bagi mulut dia tengah, ambil kayu tu, jolok tarik kot dalam rengkung tu, supaya kita berih mangkuk jamban tu. Siapa nak tolong kita masa tu Pak Long? Kita ni jangan duk kata Pak Long kena cekam pun tak sangka dah. Yang kata lekeh kita ni kena cekam. Kena cekam tak jalan dah. Payah kena cekam, demam. Demam sudah, dah kuliah pun tak main. Dia rasa lubang hidung dia besar siku. Tanya pergi mana Pak Long? Demam. Cakap pun kot hidung bukan kot mulut, demam. Kena pula demam, kena pula melanui, kena pula sakit kepala, kena cirit, lena terus. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini. Dah mudahan keberadaan kita, perkumpulan perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kita nak sambung pengajian kitab kita pada muka surat 19. Muka surat 19 perenggan di bawah, dan riwayat daripada Siti Aisyah. Betul cikgu no? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memberi minum atau memberi makan kepada orang yang minum arak dan tuak satu suap daripada makanan, nescaya dikeraskan Allah Ta'ala atas tubuhnya beberapa ulang dan kala untuk menggigitnya pada hari kiamat. Nabi kata Sayyidatina Aisyah, isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada dia, siapa di kalangan orang kita ni yang memberi makan kepada orang yang meminum arak dan tuak, duk jamu makan, duk belanja makan, kita tahu dia ni peminum arak, kita tahu dia ni peminum ataupun tegar, peminum tegar tuak, kita duduk jamu dia makan, kita duduk jamu dia minum, kita duduk belanja dia makan, kita duduk belanja dia minum. Siapa yang buat lagu tu, kata Nabi, Allah Ta'ala akan balaskan kepada dia dengan balasan apa? Iaitu Allah Ta'ala akan letakkan kepada tubuh dia beberapa ekor ular dan kala jengking yang akan menggigit dia di dalam kubur sampai hari kiamat. Nak abang apa dia ni? Nak abang kata Allah Ta'ala menghina peminum arak. Hari ini kita duk muliakan peminum arak. Ada orang salam dengan peminum arak, cium tangan. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa, sebab dia ada power. Cium tangan, Pak Long, bayangkan cium tangan peminum arak yang Allah Ta'ala hina peminum arak ni. Jaga. Termasuklah dengan ketum Cak Korek, termasuklah benda-benda yang memabukkan, termasuk. Dia kata ni nampak lagu peminum arak ya, tak termasuklah Cak Korek. Hak tu arak orang kampung. Arak kok belah Padang Limau, arak kok belah Batu 20, arak kok belah Tunjang, Kok Diang, nama dia Cak Koroi. Hak tu rekaan dan perbuatan orang kampung. Hebat orang kampung kita, Pak Long. Kena seteguk mabuk seminggu. Ni termasuk. Jaga nak. Siapa yang ni Allah Ta'ala akan letak ular dan kalajengking. Saya ulah dah dulu tuan-tuan ni. Saya ulah dah dulu ni. Saya yakin tuan-tuan berlupa belakang dah. Pak Long berlupa dah. Ular dan kalajengking ni
yang mai azab manusia ni, hamba Allah ni besar mana? Pernah sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang dikatakan ular dan kalajengking ni besar dia mana? Nabi kata paling kecil ular di dalam yang duk azab manusia ni sama besar dengan leher unta dalam dunia ni. Kalajengking paling kecil sama besar dengan keldai atas dunia ni. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sesiapa tak sah dia jamu makan. Yang pertama, siapa jamu sesuap, bukan sepinggan, bukan segelas, sesuap, akan diazab lagu tu. Yang pertama. Yang kedua, dan sesiapa yang menyampaikan hajatnya, dia tunaikan hajat. Dia tunaikan hajat peminum arak tu. Peminum arak tu ada nak berhutang dengan dia ke, peminum arak tu ada apa-apalah, dia tunaikan hajat mereka. Sesungguhnya orang itu menolongi atas meruntuhkan agama Islam. Siapa yang menyampaikan hajat, yang tunaikan hajat peminum arak ni, seolah-olah dia telah menolong orang tu untuk merosakkan, untuk meruntuhkan, untuk menjahannamkan Islam. Itu dia. Kerah. Siapa yang tolong lagu tu, dia telah meruntuhkan agama Islam. Itu dia punya dosa. Meruntuhkan agama, tuan-tuan ni. Meruntuhkan rumah orang tanpa sebab pun haram, apatah lagi meruntuhkan agama. Berat. Tu baru tunaikan hajat. Nak abang Allah Ta'ala tak bagi bekerjasama dalam apa bentuk, sebarangan bentuk pertolongan. Jangan. Dan sesiapa yang memberi hutang kepadanya 1 dirham, maka sesungguhnya orang itu telah menolongi atas membunuh orang yang mukmin. Itu dia. Mai kawan tu dia nak minta berhutang, dia kata mai nak berhutang Zat. Banyak nak berhutang. Nak berhutang lebih kurang RM15. Seolah-olah dosa dia macam dia dah bunuh satu orang beriman. Berat tak balong? Berat. Berat balong, berat. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak suka orang lagu ni. Faham balong? Nampak lagu kencing manis tinggi yang ni letih macam. Kira angguk sikit. Saya nampak Cikgu Wan duk angguk pun. Berat ni, berat. Dan sesiapa yang bersekedudukan dengannya, Allah Ta'ala menghimpunkannya pada hari kiamat sebagai membunuh tanpa hajat baginya, iaitu tiada pergerangan dan yang melepaskannya. Tu dia. Duduk sekali menyembang. Duduk tu pun Allah Ta'ala laknat dah. Dan siapa yang menghalalkan arak dan tuak, maka ia terlepas daripada aku dan aku terlepas daripadanya. Bukan umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tak mengaku mereka ni umat dia. Tu dia. Berat balong oi. Tapi akhir zaman ni nak buat lagu mana? Benda ni akan dihias, nampak lagu tak ada apa. Sebab tu disebutkan akhir zaman ni tuan-tuan, benda halal nampak haram, benda haram nampak halal. Lagu tak ada apa. Lagu tak ada apa akhir zaman ni. Arak lah ni tuan-tuan, beli lah dekat kedai serba neka, dekat 7-Eleven, dah ada dah. Yang malangnya budak-budak Melayu Islam pula yang duk meniaga arak tu. Sebab tu tuan-tuan, kita minta, saya dah sebut banyak tempat dah, tapi jenis tak ada jawatan ni tuan-tuan, siapa nak dengar kita bercakap? Duduk atas meja, duduk atas kursi kuliah, duduk dekat meja kuliah, duduk melalak bercakap. Siapa nak dengar kita bercakap? Siapa nak dengar kami orang macam saya ni bercakap? Tak ada apa. Kita kata dah. Ustaz kata apa dia Ustaz? Saya dah kata tuan-tuan, kita minta kepada pihak penguat kuasa meletakkan suatu syarat kepada kedai-kedai. Contohnya di Langkawi. Kan Langkawi di Pulau bebas cukai, free duty. Kita minta mana-mana kedai yang jual produk-produk yang non halal ni meletakkan satu kaunter khas untuk produk yang bukan halal ni,
Dan yang jual dia bukan orang Islam, bukan budak Melayu. Letak satu budak yang bukan Islam. Berat tuan-tuan weh. Arak ni berat. Termasuk dengan cak korek, termasuk dengan ketum. Jangan duk pergi halalkan dia. Siapa yang duk pergi halalkan benda ni, Allah Ta'ala Nabi kata, aku tak mengaku dia jadi umat aku. Dan dia ni bukan tergolong daripada golongan umat aku. Dan sesiapa, kerana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan kebesarannya, dan sesiapa yang meminum arak dan tuak di dalam dunia ini, nescaya ia tiada lagi meminumnya di dalam akhirat kelak. Tak ada dah. Di akhirat kelak Allah Ta'ala haramkan mereka minum. Boleh masuk syurga ni bukan kerana betul Pak Long. Sungai Allah Ta'ala bagi. Sungai arak. Pergi bawa cebok minum ya. Dan sesiapa yang meninggalkan meminumnya kerana ia takut kepada aku, kata Nabi, kata Allah, nescaya aku berikannya arak di dalam syurga yang bernama Hadratul Qudsi. Dan kata setengah ulama, Allah Ta'ala memberi minum kepada orang yang meminum arak di dalam dunia ini dengan membalaskannya di dalam neraka Jahannam, suatu tempat daripada api neraka yang menjatuhkan dua biji matanya dan dagingnya di mukanya. Apabila ia meminumnya, terputullah segala urat perutnya dan terkeluarlah ia daripada dubur dia. Dalam setengah ulama kata pula, siapa yang atas dunia ni minum arak, dia balik di akhirat kelak Allah Ta'ala akan letakkan dia ni dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dia duduk dalam neraka, akan dibawa mai kepada dia satu jenis minuman. Bila dia minum saja minuman tu, urat dalam perut dia ni terputui dan keluar ke dalam pungkung dia. Tu dia. Berat Pak Long, berat. Dengar pun takut dah. Tu yang saya heran. Dengar lagu ni pun dia boleh lena. Kita heran. Dengar pun takut dah. Saya cukup heran kalau mengajar cerita bab azab neraka dengan Tok Khatib baca khutbah cerita bab azab neraka, dia boleh lena. Ni bukan padang limau lah, ni belah sungai limau tu. Tapi geng limau-limau jugalah. Bayangkan minum masuk dalam perut, terputih urat perut, keluar ke lubang jubur. Tu nak abang betapa dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kenakan. Dan satu riwayat daripada Umaish radhiyallahu anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang meminum arak dan tuak tiada diterima sembahyangnya selama 7 hari. Siapa yang minum arak dengan tuak, Allah Ta'ala takkan terima ibadat salat dia 7 hari. Itu dia. Tuan-tuan bayang 7 hari itu celah-celah tu mati. Habis. Jikalau hilang akalnya, kalau dia minum dia lupa. Dia royuk bila gutu Ustaz. Kalau minum tak lupa 7 hari. Minum lupa. Royuk bila gutu hilang akalnya. Tiada diterimanya kebajikan 40 hari. Minum sampai mabuk 40 hari Allah Ta'ala tak terima. Jika ia mati sebelum sampai 40 hari, maka ia di dalam maksiat. Dan jika ia bertaubat daripadanya, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, Allah akan memberi minuman kepadanya danuk, yakni nanah orang yang di dalam neraka. Na'udzubillah. Saya ada satu pengalaman. Satu akak ni, dia ni duk main mengaji dengan saya tuan-tuan ni. Dia duk mengaji dengan saya di Sungai Petani. Pengikut kuliah saya lah di Sungai Petani tu. Satu hari dia telefon, suami dia meninggal. Dia telefon saya, suami dia meninggal. Dia kata, Ustaz, suami saya ni orang baik. Orang baik. Suami saya ni orang baik. Meninggal. Saya kata, Alhamdulillah. Dia ni orang baik, Alhamdulillah lah. Dia meninggal, dia orang baik. Tapi Ustaz, saya jadi ralat lah bila dia meninggal ni. Saya kata, ralat Ustaz apa kak? Ralat Ustaz apa? Suami saya ni Ustaz, dia meninggal di luar negara. Meninggal di luar negara. Saya kata, okey, Alhamdulillah.
Dia kata dia pergi umrah ustaz, dia tak bawa saya lah pasal anak apa semua ni. Alhamdulillah nikah di Mekah, apa nama, meninggal di Mekah. Dia kata tak. Yang saya ralat pasal bukan dia meninggal di Mekah. Dia pergi Mekah. Dia kata dia nak pergi Mekah. Bini ni percaya. Orang kata nak pergi buat umrah apa, percaya. Daripada Malaysia ni dia pergi berhenti di Riyadh, Saudi, ibu negara Riyadh. Pergi di Riyadh. Pergi pula dengan skandal dia, bukan pergi umrah. Pergi berjalan dengan skandal dia. Bagus, nampak bagus. Sebab tu maklum hak belakang terai jangan duk percaya sangat. Pergi Riyadh. Pergi dengan skandal dia. Meninggal dalam hotel tuan-tuan, baru balik daripada kelab malam. Mabuk apa semua, balik hotel, meninggal dalam hotel. Telefon dia kata dia ralat, Ustaz, dia ralat. Saya kata tu macam mana? Saya tak mau ambil tahu, Ustaz. Saya tak mau ambil tahu apa. Ikut sukalah nak jadi ikut mana. Saya dah tak mau ambil tahu. Biar pergi duduk sana. Tuan-tuan. Dia kata saya macam tak percaya, Ustaz. Apa yang berlaku ni saya macam tak percaya. Bismillah. Macam tak percaya. Jaga apa dong? Tu tak apalah meninggal di Riyadh. Kok belah kita ni masalah meninggal di Danau. Ni dia pun nanti hang duduk sana hang kena dah. Tu dia kata tu, minum dak kepadanya Danur. Danur ni maknanya nanah lah. Ahli neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila mati seseorang yang meminum arak dan tuak itu, satu orang peminum arak dan tuak itu apabila mati, kemudian maka kamu tanamkannya. Bila dia mati kita tanam. Kemudian kamu galikan kuburnya. Maka jika kamu dapati mukanya tidak berpaling daripada kiblat, maka kamu bunuhlah daku. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila seseorang hamba meminum arak dan tuak 40 kali, Allah Ta'ala murkai atasnya dan disuratkan namanya di dalam sijil, iaitu buku daftar segala amalan orang isi neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, siapa di kalangan kita ni, dalam masyarakat ni tengok satu orang peminum arak mati, seorang peminum arak mati. Saya tak ingat ulama mana tapi bisa jadi dalam zaman dia tuan-tuan. Dia pergi nak semayang mayat. Dia pergi nak semayang mayat. Mayat duduk di depan dia dah. Mayat duduk depan dia. Orang panggil lah dia semayang mayat. Dia pun pergi nak semayang. Lalu dia tanya kepada jemaah, dia ni mati ni dalam keadaan buat apa? Dia kata mabuk. Dia terus tinggal solat jenazah tu. Dia kata aku tak mau solat orang ni. Cukuplah babi tanam dia. Saya tak ingat sama ada Imam Syafi'i ataupun, kalau tak silap saya Imam Syafi'i kot. Kalau silap minta maaf. Saya pun ingat-ingat lupa. Okey sikit pada tuan-tuan tak ingat langsung. Kalau tak silap Imam Syafi'i. Kalau silap minta maaf. Dia pergi nak semayang dah. Jenazah tu dia pergi nak semayang dah. Dia sampai dia tanya, dia ni mati sebab apa? Lepas kata dia mati sebab mabuk. Dia tengah mabuk, dia terlebih minum. Tinggal balik tak semayang. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau ada di dalam masyarakat kita ni yang mati minum arak, pergi tanam jenazah dia. Lepas tanam, hampa pi tengok, korek, tengok mayat dia lagu mana. Kalaulah dia muka dia tak berpaling daripada kiblat, hampa mai bunuh aku. Makna dia cabak tu Pak Long weh, cabak betul weh. Dia bukan saja main cabak, dia cabak betul weh. Kalau muka dia tak berpaling daripada kiblat, hampa mai bunuh aku. Hei, dahsyat ni, bukan main-main. Sebab Nabi kata, dia kata, sebab Nabi kata. Nabi kata apa dia? Siapa yang minum arak dan tuak 40 kali,
Allah Ta'ala akan kerahkan dia ni dengan letakkan nama dia dalam sijil, iaitu suatu buku daftar amalan di dalam neraka, dan tiada diterima daripadanya puasa dia. Hang puasa lah lama mana pun, Allah Ta'ala tak terima puasa hang. Sembahyangnya Allah Ta'ala tak terima, sedekahnya Allah Ta'ala tak terima, melainkan ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Buatlah apa pun sembahyang, Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Saya kadang-kadang kesian tengok tuan-tuan ni, mak pak yang duduk di kampung ni, bukan tahu anak-anak, terutamanya anak dara kok belah bandak nak duduk buat apa. Duduk di belah ni Padang Limau, duduk kok belah Batu 20, duduk kok belah Tunjang, duduk kok belah Pulau Maharaja, duduk kok belah Melelek, Putat. Anak ni hantar pergi mengaji di universiti tu, di Kuala Lumpur tu, duduk lah UU apa pun. Tahun pertama Pak Long dia bodoh, dia tak buat apa lagi, dia duduk dalam kampus. Dia main SEM kedua, dia main SEM ketiga, dia mula keluar kampus. Dia keluar kampus ni kaki dia kuih panjang. Tuan-tuan tahu tak apa yang duk berlaku tu di banak-banak besar tu, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur? Apa duk berlaku Pak Long? Budak-budak ni dia gaya hidup. Pak Long tahu tak gaya hidup budak-budak muda lah? Dia bukan mau lagu Pak Long. Handphone tu skrin boleh cabut dah, duk lekat dengan selotip ya. Dia tak mau lagu tu Pak Long. Dia bukan mau lagu-lagu kita ni. Macam saya ni duk pakai handphone Android bodoh ni. Dia tak mau Pak Long. Dia nak pakai Apple. Ni keluar pula 15, pergi beli pula 15. Dia bukan mau pakai Nokia pekak lagu Pak Long duk pakai tu. Nokia pekak, Samsung tuli. Nak WhatsApp buka pukul 8, boleh tengok WhatsApp 7.30 petang. Hang. Orang telefon relah daripada subuh, lohok mau boleh angkat. Hang. Tak mau Pak Long, dia tak mau dia pakai lagu kita ni, pekak tuli punya handphone ni. Dia punya gaya hidup, dia punya gaya hidup. Dia nak minta kat pak dia, dia tahu pak dia susah. Baru ni benda pun tak boleh dapat, tahu mana? Dia tahu. Dia nak beli handphone iPhone 15. Tak ada keluar dia punya beratok pergi order tu, harga ambil 8,000, 9,000 kan, 6,000, 7,000 lah. Ni gaya hidup Pak Long. Dia mau handphone dia ada mata 3, kamera tu ada 3. Dia bukan mau lagu pekak lagu kita pakai ni. Dia nak buat lagu mana? Gaya hidup. Dia duduk di Kuala Lumpur Pak Long, dia bukan nak makan lagu kedai yang duk ada ni. Dia bukan nak makan kedai-kedai kat tepi jalan ni. Dia nak pergi restoran mewah. Tambah zaman lah ni pula tuan-tuan ni, zaman sosial media. Boleh makan dekat restoran mewah, upload masuk dalam Facebook, upload masuk dalam TikTok, upload masuk dalam Instagram. Satu kemegahan. Dia nak hidup mewah. Habis tu dia nak buat lagu mana? Jual diri. Dia nak buat lagu mana? Jual diri. Jual diri. Tahu jual diri? Jual diri. Lah dia ada pula di sana ni Pak Long, ada kumpulan pula. Kalau Pak Long ni contohlah mai daripada Kedah nak pergi sana. Pergi sana tak ada peneman, pergi kursus ke, pergi apa, tak ada peneman. Contohlah, ni hak jenis kawan-kawan hak duk kerja ni pula ni. Dia kena kursus di Kuala Lumpur. Tak ada peneman. Dia sampai sana, dia kelah, dia ada perkhidmatan. Perkhidmatan apa dia? Ada perempuan nak kamai teman dia, keluar lagu girlfriend ni. Pergi mana-mana pergi lah. Nak pergi mana apa, dia cek kerajaan lah. Sejam 100 ke, apa dia kira lagu tu. Ustaz tahu mana ni? Baca apa tu? Cuba tengok. Dia duduk keluar dalam sosial media, kena tangkap yang ni kena tangkap. Dia baca. Ada satu kawan saya, dia ni duk bawa Grab dulu di Kuala Lumpur. Sahabat saya ni dia duk bawa Grab lah, pun dia tak bawa lah. Dia cerita kat saya baru ni. Dia kata, Ustaz, sebelum Covid tu ana duk bawa Grab di Kuala Lumpur. Saya kata, lah tak apa dah. Lah tak mau dah, tobat tak mau. Tak tahan. Kalau tak tahan, Ustaz boleh lari iman.
Dia kata dia bawa Grab. Tengah malam, pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, ni duduk lalu lah kot Bukit Bintang ni. Duduk pusing nak cari trip Grab. Satu hari kering masuk. Bila masuk Grab ni dia pun accept lah. Terima passenger penumpang ni. Pergi ambil dekat Grand Millennium Hotel di Bukit Bintang. Turun dengan pakai seksi apa semua ni, jenis pakai lagu tu batu 17 ni tak ada. Jangan duk harap nak boleh tengok kot batu 17 ni. Baju sangkut sikit kat atas kepala bau lagu tu Pak Long kot batu 17 ni paling seksi pakai kain cukin lah. Hak ni lebih daripada kain cukin lagi Pak Long Dia sangkut lagu tu tak turun. Turun masuk. Masuk dalam kereta ni duduk tidur, letak kepala ni dekat kepala cushion tu. Tak tanya banyak lah, dalam ni dah ada dia pergi mana hantar balik, pergi hantar flat kot Sentul tu. Budak-budak Melayu kita, dia kata ni budak-budak college, budak-budak universiti Ustaz. Dah turun tu budak Melayu kita dengan keadaan mabuk, dengan pakai pakaian seksi. Pukul 1-2 pagi baru turun daripada hotel mewah, pakai pula dengan pakaian macam tu. Bau arak ni entah. Ni dia gaya hidup mereka di sana belum. Sebab apa dia? Nak kepada kehidupan yang mewah. Mak pak tak boleh bagi. Dia duduk di sana pula dalam keadaan mak pak tak ada ni. Dia rasa satu kebebasan kepada mereka. Mereka tak mau duduk ni. Dia nak pakai handphone mewah. Dia nak baju-baju mahal. Dia nak beg tangan mahal. Bukan beg tangan duk beli dekat Pekanat Tunjang. Dia nak masuk tengok jenama apa dia, Coach. Nak beli dekat mana Coach ni? Paling-paling lekeh, dia nak beli Coach ni dekat mana? Dia nak beli dekat Pavilion. Bukan dia nak beli Coach dekat Padang Besar. Beg bodoh pun beribu harga. Ni saya nak abang ni, Pak Long yang duduk kau belah Tunjang, yang duduk kau belah Padang Rimau ni, tolong ambil berat anak kita duduk di sana. Kita bukan tahu apa ni. Ni saya baru cerita sikit, nganga ke semua dah. Tak sat mata ni duduk lagu tu mula mengajar Melayu, tengah mengajar semua jadi Cina. Mata kecil, ni cerita ni mata bulat balik. Ini dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia bersabda, maksudnya para malaikat mendahulukan orang yang berzina dan meminum arak dan tuak ke dalam api neraka pada hari kiamat. Duk beratung ramai-ramai pada hari kiamat ni nak hisap. Allah Ta'ala suruh malaikat ni buat mai. Dia nak azab siapa dia? Yang pertama orang yang berzina, yang kedua orang yang minum arak dan tuak. Apabila hampirlah mereka itu kepadanya dan datanglah segala pintunya kepada mereka, maka malaikat Zabaniyah pun berhadaplah kepada mereka dengan beberapa tukul besi. Malaikat pun standby dah duk bawa tukul besi nak azab orang lagu ni. Ia mukul mereka dengan sembilangan hari dunia ini, kemudian dipulangkan mereka itu kepada tempat mereka di dalam neraka, dan tiada satu anggota daripada anggotanya yang tinggal melainkan digigit oleh ulat dan kala di dalam tu. Kemudian dijatuhkan kepalanya ke dalam api neraka selama 40 tahun, belum sampai ke neraka yang paling bawah. Kemudian ia dijulang pula oleh nyalaan api neraka hingga sampai kepada satu lapisan yang teratas. Kemudian beberapa malaikat Zabaniyah memukulnya, maka ia jatuh kembali hingga sampai ke lapisan neraka yang paling bawah. Itu dia. Ni dia tuan-tuan, duk kena sakai, duk kena katok, duk kena pukul dalam neraka tu. Sebab apa dia? Minum arak. Sebab apa dia? Berzina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada golongan tersebut, dan Allah Ta'ala menjauhkan ahli keluarga kita daripada golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 56.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Maksudnya, setiap kali kulit mereka itu hangus, dibakar angui, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Ni yang kata dalam neraka ni. Dia kena bakar lingkup, jadi baru pula bakar lingkup, jadi baru pula bakar lingkup, jadi baru pula bakar lingkup, abadan abada, selama-lamanya. Ni letih tuan-tuan. Di dunia ni kalau kita sakit sampai satu tempat, sampai satu tahap, nama dia mati. Mim alif ta ya mati, mim pa waw sin mati, habis. Mana ada orang yang mati ni tuan-tuan? Mana ada orang yang mati dia bawa penyakit? Tak ada. Kena kencing manis. Kencing manis ni sampai bila? Sampai mati. Habis. Ada anak kita kata ni, jaga-jaga pak saya tu baru lepas dialisis tu. Ninggal tu baru lepas dialisis. Jaga lagi tempat jarum dia. Tak ada. Bubur kambuh. Habis. Tak bawa penyakit dah tuan-tuan. Selesai. Aksiden jadi kok mana teruk apa semua, koma apa 3 hari. Koma bukan sakit dah. Koma mana ada sakit dah. Sebab tu doktor bila dia tengok dia teruk, dia ditidurkan. Tuan-tuan duk marah tu. Biar tidur ni kerana mati ya. Bukan mati, doktor nak bagi rehat kesakitan dia tu. Ditidurkan. Habis. Doktor memanggil kita kata ni, nak abang, mak hamba ke apa hamba ni, tengok dia ni teruk dah. Serangan kuman, virus dalam diri dia teruk. Jadi kita nak bagi dia relax, kita tidurkan dia. Ni macam COVID tu. Teruk punya penat ni, nak ditidurkan. Tidur ni dua, sama ada hidup balik ataupun jalan lagu tu ya. Tuan-tuan, macam tuan-tuan lah dengar kuliah teruk, tuan-tuan pun menidurkan diri. Lebih kurang ditidurkan lah. Kalau tuan-tuan gagah juga dengar, kok teruk. Dia dah belum. Hak tu yang Pak Long pun ditidurkan tu. Habis tu, habis. Tapi dalam neraka ni masalah dia, bila dia kena, pulih balik. Kena pula, pulih balik. Kena pula, pulih balik. Kena pula, pulih balik. Hak ni letih ni. Sakit tak pernah putih. Tu nak abang kata sakit tak pernah putih. Allah. Kemudian mereka berasa dahaga yang amat keras. Bila kena azab, kena duk bakar dalam neraka, dia rasa lapar ayak. Maka mereka menyeru. Mereka kata apa dia? Hai dahaganya aku. Dia kata, amboi, lapar ayak sungguh. Dia kata, dahaga sungguh. Maka datanglah malaikat Zabaniyah kepada mereka, membawa suatu mangkuk ayak minuman daripada api neraka yang bernama Naru Ajam. Malaikat Zabaniyah bawa, nah, lapar ayak kan? Dia bawa, nah, ni ayak. Ayak ni pula daripada api neraka yang mendidih dan menggelegak. Ayak tu pula didih duk brak. Dia mendidih dia tu, menggelegak pula dia tu. Maka apabila diambil mangkuk itu, kawan ni pun ambil, kawan lapar ayak. Kawan lapar ayak tuan-tuan, lapar ayak. Kita ni lapar ayak ni Pak Long, ada ayak lagi. Kita ni lapar ayak, ada ayak lagi. Tuan-tuan cuba tengok dalam cerita-cerita orang putih Pak Long. Pak Long try tengok cerita-cerita orang putih pula Pak Long. Duk tengok cerita Piramli lama, try tengok cerita orang putih. Bila mana lepa ni pergi buat tentera, kena di gurun Sahara. Lapar ayak tak ada. Kencing masuk dalam bekas, minum ayak tu, kencing tu balik. Lapar ayak. Kencing. Saya biasa jumpa dengan satu orang ni, dia ni penembak. Pencin lah, menembak. Dulu dia ni kalau main kuliah tak tahu hilang-hilang lagu tu ya. Kita pun tak tahu dia pergi mana, telefon pun tak tahu. Tak tahu dia jengui. Lepas tu dia hilang lagu tu, lepas tu dia jengui. Sampai dia pun tak kerja apa semua dah. Lama juga dah baru dia cerita. Saya kata dulu abang duk hilang pergi mana dulu kuliah saya. Saya ni saya ada misi. Dia cerita. Dia kata usah kalau cerita orang pula, orang payah ni. Dia cerita.
Dia ni antara penembak ni. Sniper ke apa tak tahu lah, penembak ni. Kadang-kadang dia punya misi dia nak tembak satu orang, dia duduk atas pokok tu kadang-kadang biasa 4 hari, biasa seminggu lebih kurang. Dia kata atas pokok. Saya kata tu duduk dia kata tu. Dia kata ustaz, saya duduk sembang lah, minum yang kencing ni biasa. Nak buat lagu mana? Duduk ni minum yang kencing, minum. Dah baca dah. Mereka punya dia latih ni lagu tu. Lepas ayam tak minum tak boleh. Kawan saya di Kodiang, satu lagi hebat, minum minyak petrol. Dia misi rambut, misi lepas ayak. Dalam agama tu dia tu ayak sebetulnya minyak petrol sebetulnya. Minyak petrol tu pula Allah Ta'ala nak bagi lebih ke dia, campur dengan tuti. Ni Allah Ta'ala angkat darjat dia ni. Minyak petrol campur dengan tuti nak buat dalam misi rambut. Dia kata dah harga buka toy gak minyak petrol. Saya kata itulah hang taubat tak baca bismillah dah masa minum. Dia kata betul ya tak? Gak sekali sedap bawah kipas angin hospital gangak. Ni dia yang kata dapat ayat ni. Allah Ta'ala bagi. Dan apabila diambil mangkuk itu, dia pun ambil mangkuk ayat tu, dia ambil. Dia letak depan dia dengan panas, dengan menggelegak. Bila dia letak depan dia, jatuhlah daging muka dia. Daging muka ni pekat jatuh, tap daging muka jatuh. Nak abang apa dia? Punya panas air tu. Apabila ia meminumnya, bila dia minum, jatuhlah pula sekalian gigi dan gerahamnya. Tu dia. Tak minum lapar, air minum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila air itu sampai kepada perutnya, air pun masuk dalam perutnya, maka putuslah segala isi perutnya, lalu keluarlah pada duburnya. Hancur isi perut tu, berak keluar ke lubang jubur. Kemudian ia kembali pulih seperti dahulunya. Bila jadi lagu tu, Allah Ta'ala bagi dia jadi elok balik. Inilah siksaan bagi orang yang minum arak dan tuak. Dia kena pula lepas tu jadi elok balik. Dia kena pula lepas tu jadi elok balik. Dia kena pula lepas tu jadi elok balik. Inilah balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya didatangkan orang yang meminum arak pada hari kiamat dalam keadaan arak tergantung pada lehernya dan kecapi pada tangannya hingga ia disula atas kayu daripada api neraka. Orang yang minum arak, Nabi kata bila mai di akhirat kelak, boleh lagi ke? Cerik dah. Sikit lagi boleh kot. Jangan nak buat muka lagu lagu tu. Tuan-tuan ni pun dengar jam tu terus sabar Pak Long, itu pun sembang nak pergi duk perang di Gaza. Dengar kuliah lebih sikit pun tak sanggup muka. Sembang, ketuk meja ambil terbelah, nak perang di Gaza. Saya nak abang ni, kau orang Padang Limau ni hadut sembang teras nak pergi duk perang di Gaza. Terem nikah seorang lagi tengok. Mau lepas, jom kita pergi. Ni dengan bini pun takut nak pergi lawan Israel. Kan? Duduk kita minum kopi depan rumah dia, nak sembang bab nikah dua tu. Tu pun sembang nak pergi lawan Israel. Israel tengok menggelak lagu tu ya. Geng-geng takut bini ni termasuk saya. Tu pun jangan. Dia kata ustaz try tengok. Dia kata kau Asia pergi ke Israel ke apa tu, nak pergi perang tu. Tanya dia Pak Long nak bawa apa? Nak bawa caplung ya. Tak ada Pak Long mati awal lagu tu, duk tembak dengan buah cermai tu. Ni balik nak cerita ni. Bila mai pada hari kiamat, Allah Ta'ala suruh malaikat bawa orang yang minum arak ni. Bawa orang yang minum arak ni, bawa dalam keadaan arak ni duk tergantung dekat leher dia. Allah Ta'ala suruh malaikat ambil sebelah kayu daripada api neraka, jolok ke lubang jubur dia supaya kita duk panggang ayam lah. Dia kata. Kemudian malaikat menyeru. Malaikat kata pada dia, inilah si Anu, anak si Anu yang minum arak.
Malaikat pula kata, ni nak abang ni, ni lah anak si Anu, nama dia sekian, pak dia sekian, ni keturunan sekian. Tuan-tuan bayangkan, sambil duk kena tu, sambil duk kena panggang tu, sambil duk kena panggang, dah lah kena azab, diaibkan, dimalukan pula, diazab sepasal, dimalukan sepasal. Dua pasal. Faham tak? Dua pasal. Sepasal dimalukan, sepasal diazab. Dua pasal. Dua pasal. Sambil duk panggang tu. Malaikat kata ni anak sekian, ni anak sekian. Tuan-tuan bayangkan Pak Long, kalau anak kita buat silap, orang tahu, aib tak kita? Oi. Na'udzubillah min dzalik lah. Na'udzubillah min dzalik, anak kita kena tangkap dengan polis. Orang Melayu ni dia pesen, bila polis tangkap, dia malu dah. Padahal tak tahu salah tak salah lagi, dia tak tahu lagi. Polis tuan-tuan, bila ada laporan, dia kena panggil. Panggil tu kita salah dah. Betul tak betul cerita nombor 2. Panggil tu bagi kita salah dah. Tiba-tiba orang main kata, tu saya biasa tuan-tuan, polis main ambil di rumah. Polis main ambil di rumah. Kita polis main ambil dia di rumah. Saya nak pergi ceramah. Ceramah kat polis ya. Polis main ambil di rumah. Masa tu saya tak menikah lagi, dia ingat tu. Polis main ambil lah kita polis. Ada cok polis. Dia pun keluar apa kan. Dia duduk tengok, itulah derah sangat. 2 hari lepas tu dengar kata Ustaz Usam ditangkap. Tangkap apa? Aku pergi ceramah kat balai polis. Polis main ambil di rumah. Dia kira dia orang kampung, polis ambil tu salah. Salah dah. Tuan-tuan, tiba-tiba orang nak main, orang main abang. Orang main cerita. Dengar kata anak hang baru ni polis main ambil angkut di rumah no. Tuan-tuan rasa lagu mana? Sedih satu, malu satu. Ni dia malaikat duk panggang, malaikat kata ni lah pak dia ni, dia nama ni, keturunan ni dia. Sebab apa? Duk minum arak. Maka terbitlah daripada mulutnya bau busuk. Bila kena panggang tu tuan-tuan, daripada mulut ni keluar terbit bau busuk. Kemudian orang-orang di padang mahsyar melontarkannya. Orang yang duduk di padang mahsyar pula duduk tengalung dia dengan batu. Hina Pak Long. Hina sampai tahap tu. Orang di padang mahsyar duduk tengalung dia dengan ketir batu. Kemudian malaikat Zabaniyah melontarkannya dan membawanya kepada api neraka Jahannam. Maka tinggallah ia di sana 1000 tahun lamanya. Itu dia. Kawan ni diletakkan dalam neraka lama mana? 1000 tahun. Tuan-tuan bayang 1000 tahun. Duduk dalam lokap seminggu pun rasa sengsara. Duduk dalam penjara setahun pun rasa merana. Ni duduk dalam neraka 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Berat rasa nak baca ni. 1000 tahun. Maka ia memanggil pula, hai, dahaganya aku duduk kena bakar dalam neraka 1000 tahun. Dia kata, oi malaikat, lapang ayak ni tak tahu nak abang. Lebih kurang lagu tu. Kemudian disuruh bawa kepadanya peluh di dalam api neraka yang busuk. Dibawa pergi kepada dia apa dia? Peluh ahli neraka yang busuk tu. Kemudian menghancurkannya hingga menjadi abu. Minum tu hancur dia jadi abu, jadi debu. Kemudian Allah Ta'ala menjadikannya manusia dan dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya pada tengkuknya dan kedua kakinya dirantai dan diheretkan rantai itu ke atas mukanya. Itu dia. Bila dia jadi debu ni tuan-tuan, jadi abu, Allah Ta'ala kembalikan dia balik macam manusia. Bila dia dikembalikan balik macam manusia, dia ni diikat tangan dia dekat tengkuk dia, kaki dia dirantai. Rantai tu pula Allah Ta'ala belik main kuat atas muka.
Dan minuman air danuk daripada neraka yang bernama hamim. Minum pula air nanah isi neraka daripada neraka hamim. Tu dia. Tu dia. Saya boleh cerita ya, saya pun tak pernah tengok lagi lagu mana. Kalau saya biasa tengok senang tegak gemak mai buat slideshow. Ni nak bak jangan bak long weh. Hak duk ke darah cak Korea tu tobat buanglah nak bak. Hak duk minum ketum tu bertobatlah, hom buanglah. Sudah. Dia kata baru beli petang tak ada 2 bungkus. Ha. Macam tak setuju je pun. Nampak lagu mana kena tajuk ni? Tuan-tuan saya nampak lagu berat kan, kita nak tukar kitab je ko. Bulan depan kita baca kitab Hikmah Poligami. Saya rasa dia ketat masjid ni. Mukadimah kita baca tengok petua-petua ubat kuat. Ha, betul kita sambung bab poligami, ketat masjid tu. Ni nak buat lagu mana dia cerita bab arak, nak buat lagu mana bab long weh. Kena. Sebab kita ni masyarakat kita ni, tu yang saya kata tu. Allahu akbar. Dan memakannya daripada zakum, iaitu kayu yang berduri daripada neraka. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bahrul Madhi kalau tak silap saya, dikatakan kayu pokok zakum ni tuan-tuan dia berduri. Zakum ni dia berduri. Allah Ta'ala akan ambil orang yang duk minum arak ni, Allah Ta'ala suruh malaikat buat lagu mana, pi cekak leher dia, bagi mulut dia tengah-tengah, ambil kayu tu, jolok tarik kot dalam rengkung tu supaya kita berih mangkuk jamban tu. Siapa nak tolong kita masa tu Pak Long? Kita ni jangan duk kata Pak Long kena cekam pun tak sangka dah. Yang kata lekeh kita ni kena cekam. Kena cekam tak jalan dah. Payah kena cekam, demam. Demam sudah dah, kuliah pun tak main. Dia rasa lubang hidung dia besar siku. Tanya pergi mana Pak Long? Demam. Cakap pun kot hidung bukan kot mulut, demam. Kena pula demam, kena pula melanui, kena pula sakit kepala, kena cirit, lena terus. Saya ni tuan-tuan, kemarin dulu baru balik daripada Pahang. Bertolak daripada Kuantan pukul 10.30 malam. Saya sampai depan rumah saya 6.30 pagi. Naik kereta, saya pijak bumi terakhir bumi Malaysia ni di Kuantan Pahang. Saya masuk lah kereta, perebah kosyen, boh bantai, lena. Saya sedap pukul 6 dekat tol Taman Tasik tu, berhenti semayang. Naik tol Taman Tasik, berhenti pula dekat rumah. Letih sampai hari ni. Ha, letih. Ngajak tu okey sikit lah. Duduk di rumah letih. Ingatkan gula naik cek 4.8. Letih tak tahu nak apa. Bini dia kata tu lah tanda tua. Tak cermat lagi baru 33. 33 pun tua dah. Dulu tak apa. Dulu cikgu sampai KLA balik umrah. Sampai KLA pukul 6 tang. Tinggal beg beg tinggal. Pergi ceramah dulu, lepas ceramah baru ambil pula. Lah tak boleh baru balik Pahang, letih. Tuan-tuan, tu bukan ada penyakit apa. Tuan-tuan bayang tengok kena pula cirit. Allah. Dia dengan kucing sama duduk dalam rumah apa pun tak pakai. Cirit. Ada yang tidur dalam jamban. Kena cirit tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah. Ni dia Allah Ta'ala nak bagi. Ni dia beruih ni macam beruih mangkuk jamban tu. Kemudian dipakaikannya 2 kasut daripada api neraka yang mendidihkan otak sampai kepada telinga dan gerahamnya. Maka jatuhlah segala isi perutnya atas 2 kakinya, kemudian ditaruh di dalam peti bara api neraka 1000 tahun lamanya di dalam kesiksaannya. Peti itu sempit mulutnya dan mengalirlah nanahnya itu sambil berkata, habis bakar apa semua ni tuan-tuan, dia pergi simpan pula dalam satu peti. Dia simpan pula dalam satu peti. Duduk dalam peti itu dengan panas. Tuan-tuan bayangkan kasut dia daripada api neraka. Dah dengan adab masuk duduk dalam peti itu pula sempit, dia kunci pula pintu tu.
Mulutnya ada mengalirlah nanahnya itu. Sambil berkata, nanah ni pun mengalir keluar. Wahai Tuhanku, dia kata, api neraka telah memakan dagingku. Dia doa abang, ya Allah, tolonglah ya Allah, oi, ya Allah, oi. Ni api neraka ni duk ke darah daging aku ni. Maka memang keraslah siksaan bagi orang yang meminum arak dan tuak. Hampa nak ambil. Maka menangis tiada dikasihani, dan ia memanggil pihak api neraka tetapi tiada jawapan. Dia duk panggil malaikat jaga neraka, "Masaklah teruk ni, tolonglah, kesianlah dekat aku ni." Tak dipeduli. Sebab apa dia? Dunia orang cerita, hang tak peduli. Buat apa nak peduli di akhirat? Tuan-tuan, kita naik jalan raya bawa kereta, tahu tak undang-undang? Tahu. Apa dia undang-undang? Lesen kena ada. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan tahu tak kena ada lesen? Bawa motor tahu tak wajib kena ada lesen? Tahu ke tak tahu? Kau malam ni baru tahu. Tahu tak? Tahu. Tahu tak kenderaan kita kena ada road tax? Cukai jalan. Tahu. Tahu tak kalau lesen tak ada, cukai jalan tak ada, salah? Tahu. Betul tahu? Tahu. 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 Betul gagah naik. JBJ zaman, polis zaman, nak marah apa? Ha? Tahu tak traffic light merah kena berhenti? Tahu. Tahu tak traffic light hijau kena jalan? Tahu. Lepas tu yang hampir berhenti waktu hijau, hampir berjalan waktu merah, siapa suruh? Saya dulu sekali tuan-tuan ni, saya nak pergi kuliah, nak pergi kuliah subuh dekat Taman Tengku Sarina. Jaga-jaga tidur ni, masa tu baru menikah seminggu. Tuan-tuan faham ciwi tak habis lagi. Jaga-jaga tidur ni duk dengar as-salatu khairum minan naum, berdiri. Tak dan mandi apa, kumok basuh muka, boh jubah hitam, boh lebay, saban duk tebau, pederah kereta kuning. Laju. Masa tu saya pakai Volkswagen Golf GTI, laju. 16, 17 ni kuning. Langgar traffic light pagi tu pula Allah Ta'ala bagi lagu mana tu saya nampak semua hijau. Tak peduli dah, aku nak pergi kuliah. Lepas apa tu, Pulau Nyok tu, Taman Seri Nyok tu, lepas lagu tu, saya tengok Petrocar dia main daripada jalan belah tu, dia main belah mana je tu. Traffic light tu kalau ni dia belah kiri, dia main dari mana tu? Belah kori tu dah. Dia keluar. Sebelum sekolah menengah Pulau Nyok tu saya berhenti tembi. Depa potong, depa berhenti tembi peti. Saya pakai jubah putih. Badan masa tu boleh tahan besar. Dengan saban tu saya pun tarik saban tutup muka aku tu. Turun tuan-tuan bayang tang gelap tu, tang kedai tayar. Gelap waktu subuh. Keluar mai satu makhluk putih ke semua. Polis tu turun 2 orang. Turun-turun dia kostan balik. India. Orang kah? Dia tanya. Polis India. Dia tanya saya. Orang kah? Dia kata, cik. Kata, saya juga. Orang kah? Saya kata, ya orang. Bawa dia mai. Tu pistol duduk kat pinggang. Orang kah? Orang. Mai pula. Dia tanya aku tu. Minta lesen. Saya pun bagi lesen. Betul ke terbang? Betul. Betul dia tanya saya. Dulu ambil lesen mengaji ke undang-undang? Mengaji tuan. Belajar tak undang-undang? Belajar tuan. Betul? Betul tuan. Lampu merah tanda apa? Berhenti tuan. Tadi nampak tak lampu merah? Nampak tuan. Pasal apa jalan juga? Sebab saya tak nampak tuan. Betul tak? Kalau nampak kita boleh tobat tak jalan lah. Berik menyakak. Okay, tak nampak kita boleh tu yang langgar. Kena. Dia pun tulis surat. Dia tulis surat, dia bagi kat saya. Nak tanya tuan-tuan, tu salah siapa? Nak tanya Pak Long, tu salah siapa Pak Long? Salah saya kan salah polis tu? Salah saya lah. Hang mengaji kelas undang-undang. Lampu merah, hang kena berhenti.
Lampu hijau, hang kena berjalan. Tapi pasal apa yang hampir berjalan waktu lampu merah? Polis bagi saman, hang nak salah siapa? Sama lah dalam konteks ni. Yang hang nak merayu ni pasal apa? Mai lasat oi, mai lasat oi, mai lasat oi. Yang hang nak merayu ni, hang nak merayu dekat siapa? Peringatan ni Allah Ta'ala dah bagi dah kepada hang waktu di dunia. Al-Quran dah habaq, hadis dah habaq, hang langgar. Hari ni hang nak main buat kesian? No, tak ada kesian bagi hang dah. Duduklah dalam neraka tu. Duduklah dalam neraka tu. Kemudian sikit lagi kita mandi, ditaruhkan di atas kepalanya kopiah. Buah ni pun dibuh kopiah ke atas kepala dia daripada api neraka. Kopiah tu daripada api neraka. Tuan-tuan bayar ni, lebay ni daripada api neraka bubuh. Wah, dia menggelegak pula kepala. Kemudian malaikat menaruhkannya ke dalam wadi wail di dalam neraka Jahannam. Kita baca dah tuan-tuan. Wail ni di antara dua bukit, satu lembah dalam neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri minta kepada Allah kalau boleh buat keluar dia ni daripada aku. Sebab apa dia? Neraka pun tak tahan dengan panas wadi tu, lembah tu. Neraka Jahannam ni neraka. Dalam dia ada pula satu lembah, namanya wadi wail, lembah wail. Yang neraka Jahannam ni minta kepada Allah, ya Allah, tolong buat keluar ni, yang katakan lembah wail ni, ya Allah, tolong buat keluar daripada aku. Sebab apa dia? Tak tahan dengan panas ni. Dia bibuh dalam tu. Wadi wail adalah sebuah wadi yang amat keras kepanasannya, dan terlebih banyak rantai dan ular besar dan kala di dalamnya. Dalam lembah ni ular kala jengkiang cukup banyak. Maka tinggallah ia di dalam wadi itu 1000 tahun lamanya. Kemudian ia menyeru dengan katanya, wahai Muhammad. Dia duduk dalam wadi itu, dalam lembah tu 1000 tahun. Dalam lembah tu dengan ular besar, dengan kala jengking besar. Dia duduk dalam tu, dia duduk merayu pula. Dia duduk panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka Nabi SAW mendengar suaranya. Nabi dengar, ni suara umat aku ni. Nabi dengar. Lalu ia bersabda, Nabi kata, wahai Tuhanku. Bila Nabi duk dengar suara umat dia duk panggil, ya Rasulullah, ya Muhammad, tak tahan dah ni. Nabi kata, ya Allah, aku mendengar suara seorang lelaki daripada umatku di dalam api neraka Jahannam. Ni yang kata Rasulullah ni. Nabi kata, ya Allah, aku ada dengar ni, ya Allah, dengan telinga aku ni, satu suara daripada umat aku yang duduk dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala pula berfirman, maksudnya orang yang meminum arak itu ketika di dalam dunia tiada ia bertaubat. Allah kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad, suara yang anda dengar tu suara seorang peminum arak. Dia ni masa duduk atas dunia ni, dia duduk minum arak, dia tak pernah bertaubat. Maka sabda Rasulullah SAW, Nabi pula kata, sesiapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat daripada kitab Allah dan dituangkan arak, maka ia datang pada hari kiamat, tiap-tiap huruf daripada Al-Quran itu membawa bicara dengan katanya, aku bicara di hadrat Allah, di hadapan hadrat Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang bicara dengan Al-Quran, maka orang itu sebenarnya telah binasa. Dia hafal Quran 100 ayat, dia minum arak, 100 ayat Al-Quran ni akan dakwa dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia tuan-tuan, satu cerita dia kata, yang tu kita baca pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Cerita ni kita sambung bulan 12 je kono. Bulan 11 kita tak ada kuliah di sini sebab saya nak pergi menunaikan umrah. Jadi kita akan jumpa pada bulan 12 insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, sikit pengumuman yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Tadi petang ada orang telefon saya tanya, ustaz, malam ni ada ustaz bawa kopi tu tak, koko tu tak? Ada dekat kereta saya di luar sana. Tuan-tuan nak dapatkan boleh dapatlah tok koko di luar sana.
Yang keduanya tuan-tuan, sekali tuan-tuan keluar tengok ada satu tabung dekat luar sana, tabung besi tu, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah. Tabung tu malam ni saya nak lancarkan, saya lusa ni yayasan saya nak bagi sedikit sumbangan untuk rakyat Palestin. Jadi malam ni siapa yang nak bagi untuk rakyat Palestin boleh bubuhlah duit dalam tu. Bagilah banyak mana tuan-tuan nak bagi. Kita ni nak buat lagu mana Pak Long? Duit ni nak digunakan untuk membeli kelengkapan-kelengkapan mereka. Ni kita dah kenal pasti NGO-NGO yang kita akan salurkan sumbangan kepada mereka. Tuan-tuan, La sepadan Rafah dah dibuka. Mungkinlah kita bolehlah hantar apa-apa yang kita nak hantar. Beberapa NGO dan individu-individu yang diberikan amanah untuk menyalurkan sumbangan ni kepada mereka. Kita duduk ke Padang Limau ni nak pergi tak ada tuan-tuan ni. Kita bagilah dekat mana kita nak bagi. Saya dah bagi dah sikit dulu ni peribadi saya. Lepas tu duk fikir pula, kita kutip lah siapa-siapa yang rasa diri ni perasaan sedih ni duk ada, dia rasa nak tolong, pergi bubuh dah duit dalam tu. Nak cerita banyak tak payah dah tuan-tuan ni. Nak cerita banyak tak payah. Petang tadi mereka buat keluar pula satu gambar satu budak tuan-tuan umur 3 tahun. Dibom rumah dia duk ada. Kasut dia warna putih tu berlumuran darah duk ada lagi. Lepas dia kata ni apa ni? Nak buat lagu mana tuan-tuan? Tanah air mereka dijajah. Mereka nak tebus kembali tanah air mereka. Tuan-tuan jangan duk kata tu dia. Kita duk tengok syok dia. Tentera Hamas mula masuk. Tentera Hamas mula masuk. Tuan-tuan, tengok dengan hadap. Bukan satu benda yang sama. Kita duk sembang kot dalam Padang Limau ni. Okey lah sembang. Try pergi sana tengok tuan-tuan. Kita duk tengok ni lagu senang. Ni berapa ribu dah tentera Hamas dah syahid. Kalau mereka boleh bagi nyawa mereka untuk mempertahankan bumi Islam, mari kita sama-sama bantulah. Kita sama-sama bantulah tuan-tuan. Kita nak buat apa-apa yang kita boleh buat. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak stop rokok pun tak boleh. Nak buat lagu mana? Rokok dekat mulut ni. Celaka Israel ni. Natang mulut dekat rokok. Semalam saya kata dekat Pokok Tai malam. Masjid Pokok Tai. Lah ni saya nak minta dekat tuan-tuan Padang Limau ni satu benda ya. Tuan-tuan nak isap rokok, isap. Cuma berhenti beli. Berhenti beli ya. Saya tak suruh tuan-tuan stop rokok, kod teruk. Gagah nak isap juga, misai bensiong. Tuan-tuan nak isap, isap dah. Jangan beli ya. Boleh tak? Tu nak buat lagu mana tak? Nak isap tu dah beli. Tu tu hak kawan. Nak isap-isap lah. Jangan beli ya. Kalau yang ni tuan-tuan tak boleh buat, lagu mana kita nak bantu rakyat Palestin? Tak payah duk sembang. Itu yang pertama. Yang kedua dekat kereta saya sana tuan-tuan, saya ada bawa resit wakaf. Resit wakaf. Saya nak kena bayar dalam sebulan 2 lagi tuan-tuan. Ada satu tanah yang kami beli di Ustaz untuk dibangunkan pondok warga Mas dan pusat pengajian tahfiz. Yang kami boleh beli tu, dulu kami bina surau. Lepas tu ada 2 keping tanah diwakafkan. Hak ni diwakafkan, wakaf. Cuma yang di belakang ni, tanah tu kami beli sekeping. Kalau tak beli, ada satu India tu nak beli tanah tu. Lepa ni tak mau jual. Tanah ni tanah Melayu, lepa tak mau jual dekat India tu. Lepa nak jual. Kita nak pegukan tanah ni untuk kita bangunkan pondok dan pusat pengajian tahfiz di situ. Jadi siapa yang berhajat nak wakaf, resit wakaf ada dekat luar sana. RM20 pun ada, RM50 pun ada, RM100 pun ada. Tuan-tuan nak? Kalau tuan-tuan rasa tak dan, nanti saya akan tinggal buku tu dekat cikgu lah, boleh kot. Cikgu siapa yang nak bagi duit, saya akan tinggal buku resit harga RM50 dengan RM20 dekat cikgu Wan. Nanti tuan-tuan rasa nak ambil, tuan-tuan mai boleh jumpa cikgu Wan. Nanti saya balik daripada umrah, saya kutip duit tu. Lagi tak habis buku tu, cikgu pusing lah kot Korea ni. Cikgu pusing lah kot mana pun, cikgu buat. Mau tak ada orang buat, cikgu belilah buku resit tu. Saya habaq dah.
Tuan-tuan ni, pasal nak kena beli, tuan-tuan nak kena bayar. Saya dah bayar cengkeram dia tu 11,000 duit peribadi saya bagi. Yang tu wakaf saya untuk tanah tu. Jadi insya-Allah siapa nak ni, yang nak bagi malam ni boleh pergi dekat aitas saya. Yang tak mau bagi duit tak bawa boleh jumpa cikgu insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.